Setakat ni okey boleh? Begitu. Saya selalu katakan dalam kuliah bahawa nasion atau bangsa dia boleh dibentuk. Bangsa Indonesia dibentuk. Bangsa Malaysia boleh dibentuk. Tetapi mempunyai beberapa ciri-ciri, mempunyai beberapa prasyarat bagi membentuk bangsa itu. Dan bangsa boleh sebelum saya pergi lebih jauh. Contoh bangsa Johor. Bangsa Johor itu, adakah bangsa Johor boleh dibentuk? Boleh. Bangsa Johor adalah satu komuniti yang boleh dibentuk berdasarkan apa? Kebanggaan terhadap identiti, kebanggaan terhadap satu sistem pemerintahan. Berbangga di bawah Kesultanan Johor misalnya. Berbangga dengan mereka mempunyai sejarah, iaitu kebanggaan antaranya ialah negeri yang paling moden dalam negeri-negeri Melayu yang ada. Dan juga negeri yang paling akhir menerima residen British atas nama penasihat pada tahun 1914. Kan? Jadi itu semua adalah sejarah. Mereka berbangga dengan sejarah itu. Mereka merasakan bahawa mereka unik dan berbeza dengan negeri lain. Kemudian ditambah pula oleh kesetiaan kepada raja mereka, iaitu institusi Kesultanan Johor, menyebabkan mereka merasakan okey, bangsa Johor berbeza dengan negeri-negeri lain. Jadi secara asasnya dalam persoalan nasionalisme, bangsa Johor itu boleh dibentuk. Tetapi sesuai dibentuk atau tidak sesuai dibentuk adalah persoalan kedua. Sesuai atau tidak itu persoalan kedua lah. Kan? Itu kena bincang lain. Yang itu, okey, itu bangsa Johor. Baik. Nasionalisme. So, nasionalisme kita di timur ataupun di tanah Melayu ini berbeza dengan nasionalisme di barat. Nasionalisme barat. Sebab itulah timbulnya persoalan ataupun polemik yang mengatakan bahawa nasionalisme ini suatu yang terkeluar daripada Islam sehingga apa? Menyamakan nasionalisme ini dengan asabiah yang berlaku di Jazirah Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada tahun, maksudnya diutuskan dan menerima kenabian itu nubuwah pada tahun 610 Masehi. Itu abad ke-7. Ada yang menyamakan nasionalisme begitu. Tapi pada saya sebenarnya tidak tepat untuk menyamakan nasionalisme, khususnya nasionalisme Melayu, khususnya nasionalisme di Indonesia ataupun alam Melayu ini sama dengan Asabiah, tak sama. Ataupun menyamakannya juga dengan apa yang berlaku di barat, contohnya yang berlaku di Jerman di bawah Hitler misalnya. Tidak sama. Sebab mereka merasakan bahawa nasionalisme mereka merasakan bahawa bangsa mereka adalah bangsa yang paling tinggi, bangsa yang lebih baik daripada bangsa lain, dan mereka lebih mulia daripada bangsa lain. Contohnya dalam konteks Jerman, pada awal abad ke-20 itu, Hitler menanamkan perasaan Jingoism. Jingoism bermaksud perasaan bangsa mereka lebih suci atau lebih mulia daripada bangsa yang ada, bangsa yang lain itu, bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu. Maka itu salah lah. Dan contohnya nationalism di Britain misalnya kan, nasionalisme di Britain menyebabkan mereka merasakan bahawa okey, untuk menjadi bangsa yang lebih kuat, okey, sebagai bangsa yang lebih kuat kita perlu bersatu untuk menjajah negara lain. Itu nasionalisme dia lain. Tapi nasionalisme negara-negara dunia ketiga, nasionalisme kolonial, negara-negara koloni, negara-negara yang dijajah berbeza, mentaliti mereka berbeza. Mereka membentuk identiti, mereka berkongsi identiti sepunya, membangkitkan perasaan kekitaan itu bukan untuk menguasai, bukan untuk menjajah bangsa lain, tetapi mereka ingin membebaskan negara sendiri. Itu perjuangannya. Mereka ingin membebaskan negara sendiri daripada kolonialisme, daripada penjajahan. Mereka ingin membebaskan negara mereka daripada dominasi bangsa lain, kaum lain yang datang ke negara asal itu, iaitu contohnya tanah Melayu, yang datang ke negeri-negeri Melayu, di negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi untuk menyamakan nasionalisme dengan asabiah tak betul. Untuk menyamakan nasionalisme dengan nasionalisme tanah Melayu, nasionalisme alam Melayu dengan nasionalisme di barat juga tidak tepat. Kita harus berhati-hati dalam konteks ini. Okey. So itu dari segi latar belakang nasionalisme secara umum, nasionalisme. Nasionalisme ni perbincangan ramailah sarjana yang dah tulis secara terperinci, mengkaji dan menjelaskan, mengambil contoh macam Benedict Anderson mengatakan bahawa nasionalisme
nation, bangsa, iaitu kata akar dia, bangsa adalah imagine communities. Imagine satu komuniti yang dibayangkan, komuniti politik yang dibayangkan dia wujud dalam bayangan. So abstract. Konsep nasionalisme adalah konsep yang abstract yang dihubungkan dengan ni hati. Dihubungkan oleh hati. Ya? Imagine, dihubungkan oleh imajinasi bahawa kita semua ini bersaudara dalam satu negara. Dalam satu sempadan yang sama, mempunyai nasib yang sama, mempunyai sejarah yang sama, dihubungkan oleh bahasa yang sama. Secara amnya. Ini adalah prasyarat bagi nasionalisme. Boleh setakat ni ya? Boleh Boleh clear ke? Latar belakang nasionalisme. Baik, saya beranjak ke bahagian yang kedua yang berkaitan dengan kita, iaitu apa yang penting ataupun alright. Terima kasih. Kita lihat kepada satu zaman yang mendefinisikan alam Melayu ini ataupun khususnya tanah Melayu ini, iaitu pada abad ke-19. Abad ke-19 masuk tahun 1800 hingga 1899. Ya, pada zaman-zaman itu, pada tempoh itu, ini adalah satu tempoh yang sangat penting kerana abad ke-19 adalah abad masuknya secara besar-besaran para kolonial, kuasa kolonial, khususnya dalam konteks kita alam Melayu itu di Indonesia dan di Malaya. Bila saya sebut Malaya ni termasuklah juga Singapura itulah Singapura tu maksudnya dah dikuasai pada waktu itu. Jadi sebelum datangnya kuasa kolonial, sebelum establish kuasa kolonial di sini di tanah Melayu ini, adakah orang Melayu merasa bahawa mereka adalah satu komuniti yang sepunya, yang sama semuanya? Semua sama. Sebenarnya para sarjana membincangkan bahawa orang Melayu menanggapi diri mereka adalah subjek, rakyat bagi raja masing-masing. Maksudnya orang Kelantan adalah, pada waktu itu perkataan bangsa belum wujud lagi, belum dijumpai dalam tulisan. Ya, perkataan orang digunakan, orang Melayu yang digunakan untuk menjelaskan bahawa ini satu bangsa, satu komuniti manusia, iaitu orang Melayu. Bangsa Melayu belum digunakan secara meluas lagi. Ketika Stanford Raffles dan Munshi Abdullah menulis tentang dalam pelayaran Abdullah itu menulis tentang orang Melayu Terengganu, orang Melayu Kelantan. Ini mereka ini semua subject of the king. Maksudnya rakyat bagi raja mereka. Kelantan di Kelantan, Terengganu di Terengganu, Perak di orang Perak, orang Melayu Perak dengan raja Perak. Mereka sebelum datangkan penjajah, sebelum penguasaan penjajah, mereka tidak merasakan bahawa kita keseluruhan ini adalah satu alam Melayu yang bersatu. Tidak, tapi mereka secara umumnya mereka merasakan rakyat bagi raja. So, apabila datangnya penjajah yang pada awalnya di Pulau Pinang 1786, kemudian berkembanglah dari sana pergi ke Singapura 1819, menguasai pelabuhan 1824 di Melaka, kemudian membentuk pertempatan selat negeri ataupun negeri-negeri selat, street settlement untuk negeri selat. Nah, itu jadi satu entiti yang berbeza. Sebab di tiga kawasan ini termasuklah dinding, itu Pulau Pangkor, dinding itu semua. Kawasan itu termasuklah Cocos Keeling Island di Australia sekarang ini, disatukan dalam satu entiti yang dinamakan sebagai negeri-negeri selat. Dalam bahasa Inggeris ni tak sebut negeri, disebut settlement, street settlement. Jadi saya secara peribadi lebih suka secara akademiknya. Dalam bahasa ini mungkin kita sebut negeri selat lah, tapi secara akademiknya saya kira pertempatan, settlement itu maksudnya pertempatan, sebab dalam psiki orang British penjajah itu set streets, iaitu tiga negeri ini termasuk Pangkor dan Cocos Keeling ini bukan milik raja, tapi milik mereka yang sudah diambil melalui perjanjian, sudah dijarah begitu. Mereka merasakan ini negeri yang tidak kepunyaan raja tidak berkuasa di situ. Maka dia letak settlement, bukan state.
Sebab kemudian 1896 mereka menubuhkan state, Federated Malay States, negeri Melayu bersekutu. Nampak beza antara states dengan settlement. Jadi okey, itu satu perkara lah.